cukup-cukup, lah tu mengemukkan bank. Mari sini dekat-dekat, saya share kenapa tuan-puan kena stop buat ASB loan. Awas, tengok video ni sampai habis, save dan share supaya lebih ramai dapat manfaat. Tuan-puan, OPR dah naik berkali-kali dalam setahun dua ni. Menteri pun cakap tak boleh nak buat apa-apa sebab bank negara yang naikkan. Masalahnya kat sini tuan-puan, interest bank naik sebabkan keadaan ekonomi yang tak berapa baik. Tapi, dividen yang kita dapat semakin rendah. Contoh perumpamaan mudah yang Dr. Adam Zubir bagi macam ni. Kita buat bisnes nasi lemak, kita jual nasi lemak kita RM5. Tiba-tiba harga ayam naik, harga beras naik. Sebelum ni kos nak buat nasi lemak RM4. Kita jual RM5 tapi disebabkan harga barang naik, nak buat sepinggan nasi lemak yang sama dengan kuantiti yang sama jadi RM6. Tapi kita masih jual RM5. Ataupun terpaksa kurangkan pula harga jadi RM4.50 sebabkan ekonomi yang tak berapa okey. Ramai orang tak ada duit, RM5 pun orang kata mahal. Jadi kurangkan RM4.50. So, kos nak buat RM6. Kita jual RM4.50. Memang rugilah jawabnya. Itu contoh yang paling mudah nak faham kalau tuan-puan buat ASB loan ni sekarang. Kurang sesuai kata Dr. Adam. Kata pakar kewangan nombor 1 di Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali pula, ASB loan adalah is big no. Beliau pesan jangan sesekali buat loan atau pinjaman untuk pelaburan. Kenapa? Sebagai contoh, kalau politik goyah, kerajaan jatuh, mata wang juga turut jatuh. Dan di masa itu juga, kita ada hutang yang banyak dengan bank. Masalah besar tuan-puan. Ini 5 sebab kenapa stop ASBF. Yang pertama, dividen semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dulu, dividen ASB adalah sekitar 7 hingga 8%. Kalau termasuk bonus. 3 tahun ke belakangan ni, dividen ASB nak capai 5% pun susah. Yang kedua, jangkaan dividen yang rendah kerana keadaan ekonomi semasa. Pulangan dividen ASB tahun 2023 bersih 2.75% selepas tolak zakat 2.5%. Itu sebelum tolak inflasi tuan-puan. Kalau tolak inflasi menjadi negatif lah sebenarnya pelaburan kita. Inflasi tertinggi pada tahun lepas ialah inflasi makanan. Ni ramai orang yang tak sedar. Angka semakin bertambah tetapi nilai simpanan berkurang. Duit bertambah tetapi kuasa beli berkurang. Gaji mungkin naik tapi harga makanan dan servis naik berkali ganda. Yang ketiga, risiko mata wang kertas. Ini antara risiko besar simpan wang kertas. Nilai duit jatuh. Ringgit pernah susut lebih 50% pada tahun 1997 sewaktu krisis ekonomi. Duit kertas juga pernah susut pada tahun 2016 dan tahun 2022 iaitu ringgit tidak diterima di Thailand. Nilai duit juga boleh menjadi kosong atau susut lebih 90%. Ini telah berlaku di Lubnan, Sri Lanka dan Zimbabwe. Yang keempat, arus masa. Kita kena sentiasa bergerak ikut arus perkembangan semasa supaya kita tak ketinggalan dan kerugian. Kalau ekonomi dah pulih dan dividen ASB tinggi semula, mungkin boleh pertimbangkan. Pasca pandemik, pasti akan ambil masa untuk ekonomi pulih semula. Tuan-puan, guru saya selalu pesan, formula kejayaan dahulu boleh jadi formula kegagalan hari ini. Maksudnya, rahsia kekayaan dahulu mungkin tidak lagi praktikal sekarang. Zaman dah berubah. Jadi, apa option atau pilihan yang kita ada? Saya sendiri fokus kepada pelaburan emas dan perak. Saya yakin sebab ianya kekal relevan sejak ribuan tahun. Ikut sejarah daripada 20 tahun lepas, emas bagi pulangan secara purata 10% setahun. Dan sebab yang kelima, kenapa tuan-puan kena stop ASBF adalah pakar kewangan bertauliah pun dah beralih kepada simpanan emas dan perak. Saya lihat beberapa orang pakar kewangan bertauliah yang saya follow mula berhijrah kepada pelaburan emas dan perak. Salah seorangnya adalah Tuan Azizi Ali, mentor wang. Saya hanya follow mereka yang lebih pakar. Nasihat beliau, simpan dalam ASB hanya untuk dana kecemasan atau untuk kegunaan jangka masa pendek. Selebihnya, lebih baik simpan dalam bentuk aset fizikal yang meningkat nilainya seperti emas dan perak. Dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Jom saya bantu mulakan tabungan emas anda. Klik link di bio dan follow for more